Allahu 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 Allah. Okey. Apa batas aurat lelaki dengan lelaki lain? Ini sangat penting untuk kita bahas. Sebab sekarang ni bila lelaki dengan lelaki tak jaga aurat, itulah yang menjadi punca gay-gay ni berleluasa. Bapa macam manalah korang boleh jadi gay? Antara punca besar kenapa isu gay ni berleluasa, sebab apa? Sebab isu tak jaga aurat lah. Sebab itulah dalam buku Maksiat Akhir Zaman ni pun saya cerita panjang lebar tentang isu LGBT. Macam mana LGBT ni boleh berleluasa, apa punca dia. Antaranya adalah isu aurat ni. Kat sini saya cerita macam mana LGBT boleh hadir, apakah puncanya. Antara punca yang saya tulis adalah bila laki sesama laki tak tutup aurat. Saya nampak dekat asrama, especially asrama laki, kadang-kadang dalam dom laki pakai boxer macam itu je, nak buka seluar pakai boxer macam tu. Tak malu ke? Keluar tandas pakai tuala nampak pusat, nampak lutut. Tak malu ke? Batas aurat antara lelaki sama antara pusat hingga lutut. So wajib bagi lelaki, walaupun sesama lelaki, walaupun adik-beradik sekalipun, wajib tutup aurat pusat hingga ke lutut. Ini pakai boxer, pakai tuala nampak pusat. Inilah punca pelbagai maksiat berlaku, especially antara maksiat yang sangat berluasa zaman sekarang ni LGBT kan. Yang seramnya, saya pernah sembang dengan kawan-kawan saya. Ada seorang ni, saya cerita sikit. Ada seorang lelaki ni, umur dia 32 tahun. Umur saya 28 tahun, umur dia 32 tahun. Saya tak kenal dia. Satu hari, tiba-tiba dia message saya. Mungkin dia dapat nombor saya daripada kawan dia mungkin. Dia kata nak jumpa saya. Saya pun katalah kalau nak jumpa, saya ada dekat office. Dia daripada Melaka. So bayangkan dia daripada Melaka nak jumpa saya. Time tu pukul 10 malam, dia sanggup daripada Melaka datang Shah Alam jumpa saya. Saya tak kenal dia. First time jumpa. Second time jumpa, sebab saya pernah bagi ceramah kat tempat dia. Dah jumpa dia, tiba-tiba saya tanyalah, kenapa awak datang jauh-jauh jumpa saya ni, nak apa? Tiba-tiba dia peluk saya. Dia menangis. Dia kata, Ustaz, saya jumpa Ustaz ni sebab saya nak ucapkan terima kasih. Saya pelik, apa yang saya buat? Saya tak buat apa-apa pun. Kenapa awak datang jauh-jauh ni jumpa saya nak cakap terima kasih? So dia kata, dulu saya gay, dia kata. Dia kata kat universiti dulu, dia kata dia dah, dunia gay ni dia dah hafal lah. Parti gay, semua tu lah dia tahu. Dia kata dekat universiti zaman sekarang teruk gila gay. Teruk gila. Dia kata dekat satu universiti ni, saya tak nak sebut universiti tu, dia kata pensyarah universiti tu, apa dia buat? Hampir setiap malam, hampir setiap minggu, dia akan liwat anak-anak murid dia. Gila-gila. Okey, hari ni aku liwat kau. Okey, minggu depan liwat dengan orang ni. Minggu depan liwat dengan orang ni. Nak kata teruknya gay ni sampai satu tahap, dia kata ada orang yang jadi pengurus masjid kot pun terjebak dengan gay. Nauzubillah min zalik. Dan dia sendiri pun kata dia dulu gay. Dia kata hobi dia dulu pergi gym, angkat berat semua, bina badan, supaya laki-laki suka dia. Nauzubillah min zalik lah. Seram lah juga. Dan dia ceritalah kat saya macam-macam dunia gelap reality gay ni. Dan akhirnya saya seram sangat. Sebab gay zaman sekarang ni dah sangat berleluasa. Kalau pondan, kita tahulah dia pondan. Kita boleh cam lah dia pondan kan. Dah tukar jantina jadi pondan. Tapi gay ni, luaran dia nampak macam laki. Laki, badan sadar, nampak macam baik. Rupa-rupanya gay. Ya Allah, seram lah. Meremang ni, seram aku. Lepas tu gay ni pun, seperti mana orang couple kan, couple ada crush kan. Aku crush kat kau. Macam tu lah, dekat gay, dunia gay pun diorang ada couple diorang. Laki crush dengan laki. Apa geli syak. Seram babe. Seram. Tapi itulah hakikat realiti zaman sekarang ni. Laki nak tackle laki. Bukan tu je, dia kata ada kawan dia
suka seorang lelaki. Kawan ni lelaki, dia suka, dia crush dekat seorang lelaki ni. Lepas tu dia confess. Lepas tu bila lelaki tu dah tak tolak confess dia, lelaki tu tak suka dia, lelaki tu kata, oh aku ada suka lelaki lain. Oh kawan dia merajuk. Oh dalam dunia gay ni pun ada merajuk-merajuk juga. Aduh seram Syak. Seram. Tapi benda ni bukan benda lawak tau. Benda ni benda menyeramkan. Takut-takut na'udzubillah min zalik. Kalau kita tak jaga diri kita daripada sekarang, takut-takut anak cucu kita pun jadi macam tu. Sebab itulah antara cara untuk nak jaga diri daripada jadi gay bagai semua ni, yang laki jagalah aurat sesama laki, pusat hingga ke lutut. Kalau boleh jangan buka baju sangat. Depan laki tak payah nak buka baju, walaupun itu bukan aurat sebab tutup pusat, tapi elakkan. Lepas tu jangan pakai baju ketat-ketat. Laki elakkan pakai baju ketat-ketat. Jaga, zaman sekarang ni seram. Kalau korang nak tahu panjang lebar lagi tentang benda ni, korang bolehlah dapatkan buku Maksiat Akhir Zaman. Dalam ni saya cerita panjang lebar tentang isu gay. Kita buka sikit. Muka surat 289. Okey, 289. Okey, 289. LGBT yang semakin menular. Saya pernah handle kes yang mana budak form 3 diliwat oleh kawan form 3 dekat asrama. Belum kes form 5 liwat junior. Kes kakak-kakak acah nak bimbing adik. Last buat benda yang saya tak nak sebut dalam ni. Kes budak universiti agama ambil kos agama tapi gay. Benda ni semua makin hari makin banyak berlaku dan amat merisaukan. Kadang-kadang kita nampak luaran macam okey, baik, sopan. Sekali nafsu dia sonsang dah. Saya ada kenalan, nampak baik, belajar agama. Tapi satu hari saya ternampak dekat Instagram dia DM banyak gila laki-laki. Dan saya pun tersilap sebab terasa nak stop message tersebut. Sepatutnya kita tak bolehlah stop tanpa izin. Tapi saya dah bertaubat lah. Tiba-tiba alangkah terkejutnya saya bila saya baca message dia. Dia dah buat hubungan seks dengan ramai lelaki. Bukan 1-2, bahkan lebih. Bukan tu je, bilangan transgender, lelaki jadi wanita dan wanita jadi lelaki pun semakin menjadi-jadi. Siap ramai follower lagi dekat media sosial. Sajat and the gang lah ni. Apa nak jadi dengan masyarakat sekarang ni? Langsung tak rasa apa-apa dengan maksiat tersebut. Bahkan pergi follow dan support perniagaan mereka. Golongan ini dilaknat oleh Allah dan mereka yang menyokong perbuatan mungkar turut sama menanggung dosa. Mengapa kita mahu menerima serta bersama mereka? Tak ada soal bertolak ansur untuk membenarkan hubungan dan perlakuan LGBT yang secara terang-terangan merosakkan diri, agama dan masyarakat. So saya juga cerita tentang ada beberapa golongan-golongan LGBT. Guys tengok ni. Ada satu zaman sekarang ni, geng-geng LGBT ni dah semakin berleluasa. Ni saya blurkan gambar ni. Ni dua ni dia ni gay, ni pondan. Saya blurkan gambar dia. Dia kata I'm in Sharia High Court right now giving support to 5 gay men that were just sentenced to 6 months of imprisonment. Malah aku baca. Ni orang Malaysia tau. Orang Malaysia pertahankan gay dan bangga bawa bendera Malaysia untuk menyatakan yang mereka ini gay dan lesbian. Bayangkan. Ada dekat Facebook support Malaysian LGBT community. Diorang pertahankan. Baru-baru ni geng-geng LGBT ni buat perarakan. Sex work is work. Dia benarkan pelacuran. Semua ni. Ni lagi teruk. Dia kata Nabi Daud gay. Ini memang tak guna kau hajar betul. Dia kata Nabi Daud pun gay. Tiba-tiba korang nak cakap Allah laknat gay. Allah tak pernah melaknat gay. Allah hanya melaknat para suami yang melakukan gay sex. Itu kecurangan. Kecurangan yang dilaknat. Bukan homoseksual kok. Tak gunalah orang ni. Nak buat dosa pun janganlah tuduh Nabi. Bapak korang hajar geng-geng ni. So dalam buku ni saya ceritalah tentang isu gay. Dalil-dalil haramnya gay, LGBT. Amaran Allah kepada pelaku gay dan lesbian. Lepas tu saya tunjuk surat gambar. Macam mana LGBT boleh hadir? Apakah puncanya? Saya cerita panjang lebar. Step-step nak ubah LGBT. So kalau kita ada kawan yang gay, ada kawan yang pondan, ada kawan yang lesbian, macam mana nak ubah diorang pun saya cerita juga. Buku ni ada macam-macam lah. Ini salah satu bab je lah. So sebab tu lah saya kata saya nak sangat korang dapatkan buku Maksiat Akhir Zaman ni. Saya nak sangat korang dapatkan buku ni. Dalam banyak-banyak buku ini, buku ke-11 saya.
Dan jujur saya cakap, antara banyak-banyak buku yang saya tulis, inilah buku yang saya tulis paling lama sekali. Dan paling saya rasa feel. Sebab inilah buku paling tebal, 440 muka surat yang saya tulis. Dan saya nak korang baca buku ni. Ada banyak benda yang saya nak korang faham. So, khas untuk orang yang join live pada malam ni je. Lagi 5 minit live nak habis. So, kalau korang nak buku Maksiat Akhir Zaman ni dengan harga promosi, korang boleh WhatsApp nombor yang saya pin sekarang, 018-286-0343. Sebab kalau korang WhatsApp sekarang, sebelum live ni habis, harga buku ni RM30, tapi dapat diskaun jadi RM25 sahaja. Bukan itu saja, korang akan dapat tanda tangan saya dan lukisan tangan isteri saya. Untuk laki, isteri saya akan lukis laki lah. Untuk perempuan, isteri saya akan lukis perempuan lah. Ini lukisan tangan isteri saya. Ini dia lukis cincai-cincai je. Esok dia akan beli pen yang lawa-lawa sikit, insyaAllah. So, kalau korang nak dapatkan, nak beli buku Maksiat Akhir Zaman ni, boleh WhatsApp sekarang. Daripada SNA Muhammad, dia kata, Ustaz, bab LGBT ni perempuan pun ada. Sebab itulah nama dia LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. So kalau perempuan lesbian, kalau laki gay, lepas tu ada orang yang tukar jantina jadi transgender, jadi pengkit pula. So benda ni semua dah menular. Kita sama-samalah doakanlah semoga Allah pelihara kita semua daripada fitnah akhir zaman. Oh, Ustaz dah kahwin ke? Alhamdulillah, saya dah kahwin. Dah 2 anak, alhamdulillah, bahagia. Okey, itulah sahaja perkongsian kita pada malam ni. So, saya bagi 2 minit yang terakhir. Kalau korang nak dapatkan buku Maksiat Akhir Zaman ni, harga dia RM30. Tapi untuk sesi live pada malam ini sahaja, harga dapat diskaun 15%, iaitu harga buku ni jadi RM25. Dan korang akan dapat tanda tangan saya, serta dapat lukisan isteri saya khas. Ini tak pernah saya buat, ni first time lah saya buat. Harap-harap isteri saya larat lah untuk nak tanda tangan, nak lukis dekat semua buku korang. Dan terhad untuk 300 orang sahaja, sebab takut-takut isteri saya tak laras untuk nak lukis. Tak larat nak lukis. Okey, itu saja. Boleh WhatsApp sekarang 018-286-0343. Okey. Jazakumullah khairan kathiran. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.